Ah. Assalamualaikum. Okey, sambung semalam je lah sebab semalam Cik Man tak apa ni, sambung semalam aja. Sambung yang malam tadi, semalam aku buat ada sistem tukang baca soalan. So aku nak sambung yang malam tadi sahaja. Okey. Siapa nak tukang baca? Siapa nak tukang baca soalan? Tunggu bihun. Bang, bisa. Ada yang nak tukang baca soalan? Waalaikumsalam. Sihat-sihat apa Temizi? Sihat. Ada tukang baca soalan tak? Okey, Faris, Ahmad Faris dulu Ke siapa yang request kejap? Kejap Faris ambil Adi Yusof kejap. Gila-gila lelaki perempuan lelaki perempuan. Mana muka kau? Buka lampu, dah pagi dah. Kau nak tutup lampu apa? Dah pagi dah. Tak ada lah, baru lepas mandi wajib je man. Baru lepas mandi wajib. Baru lepas mandi wajib? Apa masalah kau? Okey, tak apa. Kau dah kahwin ke belum? Belum Cik Man. Dah tu kenapa kau mandi wajib? Saya baru 18. 18? Dah tu nak mandi wajib buat apa? Taklah, dah mimpi je man. Aduh. Okey. Dah, baca soalan. Baca soalan. Okey, baca soalan. Terus baca soalan. Kuat sikit. Siapa nama ni? Wan Hafid Yusof Cik Man. Daripada mana? Daripada Kelantan. Kelantan kat mana, Sob? Kelantan dekat Kota Baru. Okey, baca soalan. Soalan apa Cik Man? Tak, baca soalan daripada netizen. Aku buat cara. Aku buat cara macam tu. Okey. Perlu ke khabar mandi wajib? Terpulang pada dia, hak dia lah. Mungkin ada sebab dia nak beritahu. Terus soalan. Okey, sekejap. Siapa ni Cik Man? Bahasa Myanmar ni. Assalamualaikum Cik Man. Sekejap. Tahu aku bahasa Myanmar ni siapa? Ada orang Myanmar ke masuk aku punya apa ni live ni? Ni Cik Man. Apalah, okey. Kita terlepas khutbah macam mana? Sebab saya... Apa dia? Kalau solat Jumaat, kita terlepas khutbah macam mana? Sebab Tak ada masalah. Tak adalah. Dia boleh. Dia sembahyang Jumaat je lah. Sembahyang Jumaat je. Kalau dia tak sengaja tak apalah. Ni dia orang ni nak menyangak ni Cik Man ni. Bukan tanya soalan pun. Tak apa. Abaikan dia orang. Komen soalan je. Tunggu soalan je. Jangan dilayan dia orang. Lens ke apa Cik Man? Hukum pakai contact lens. Contact lens, kalau tujuan dia untuk rawatan, ada jenis yang untuk untuk rabun yang menggunakan contact lens selain daripada kacamata, budak kacamata. Jadi kalau dia pakai tu untuk tujuan tu tak ada masalah. Jangan dia pakai untuk tujuan perhiasan ataupun untuk orang kata menipu orang, pakai mata biru padahal orang Malaysia je pun. Soalan? Okay. Ini apa dosa batu api? La yadkhulul jannah an-namam. Tidak masuk syurga orang yang batu api. Dan dalam satu hadis Nabi pernah mendengar azab sesaan orang yang batu api ketika Nabi lalu dekat sebuah kubur. Mana azabnya sangat pedih. Batu api ni orang jahat. Dalam dunia orang yang paling jahat, antara orang yang paling jahat adalah orang yang batu api. Soalan? Okey, kalau pakai subang ambil wuduk perlu ke buka subang?
Tak, sebab telinga bukan anggota wuduk. Bukan anggota wajib Hmm. Okey. Okey, salam Ustaz nak tanya. Macam mana kita nak bersangka baik dengan sesama manusia? Bersangka baik dengan sama manusia, kita kena tahulah, kita kena yakin bahawa dosa bukan sahaja milik orang lain, tapi kita juga semua orang berdosa dan semua orang mengharapkan pengampunan. Macam mana seseorang itu nak Allah ampunkan dosa dia dan dia mesti bertoleransi dengan orang lain lah. Dalam Quran Allah sebut, Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu jauhkan diri daripada bersangka-sangka, kerana sebahagian daripada bersangka-sangka itu adalah dosa. Dan satu lagi cara untuk mengelakkan sangka buruk ini, kita mesti ada iman dekat dalam jiwanya. Sebab tu Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman saja yang tidak bersangka buruk. Terus. Ni rare sikit. Soroja Akilah. Bakal suami isap rokok. Suka saya terima dia. Apa dia bakal suami saya? Suami isap rokok. Tak dengar. Ulang balik soalan. Suara kau sangkut-sangkut lah. Bakal suami isap rokok. Perlu ke saya terima dia? Oh, bakal suami isap rokok. Ya. Terpulang lah. Dengar dia. Kalau kau terpulang pada kau lah. Kau nasihatlah dia baik-baik. Mungkin dia nak berhijrah, berhenti rokok. Saya terima dia. Okey, soalan? Okey, Hafiz, Cik Man terpaksa end kan sebab lain kau sangkut. Okey, perempuan. Siapa nak baca soalan? Perempuan saja. Ni gele-gele, laki perempuan. Macam malam tadi kita buat. Perempuan. Ada perempuan nak baca soalan? Ada tak perempuan? Yalah, cakaplah saya Ustaz, saya nak Ustaz. Yang kau pergi send emoji tapak tangan tu, kenapa? Aku tak faham. Okey, Syaman Lain pastikan okey bayar data. Data bayar. Lain kau okey tak? Macam tak okey. Okey, Cik Mai. Macam okey. Siapa nama kau? Aina. Duduk mana? Ceras. Okey, silakan Aina bacakan soalan diorang. Salam Ustaz. Mak saya sakit. Mana ni? Ya Allah, hilang dah soalan dia. Kau ni Mak belajar. saya sakit kanser. Kena makan ubat bulan puasa. Jadi macam mana nak ganti? Sebab kalau dia tak mampu, macam mana? Sebab bergantung ubat. Ada cara lain? Doktor ada kata apa-apa tak pasal penyakit dia? Sampai bila-bila ke makan ubat ke macam mana? Kalau doktor tak ada kata apa-apa, tak apalah. Maknanya dia dibenarkan untuk buka puasa. Dan menggantikan pada hari yang dia sihat. Kalau doktor kata, oh ni tak boleh ni, memang selama-lama ni kan bergantung ubat. Dia boleh bayar fidyah. Soalan? Aina. Sekejap tengah tengok. Kau jangan pilih soalan, kau baca aja. Cik Man, kalau makan memang kena kunyah tak tutup mulut ke? Semalam kenapa Cik Man kunyah tak tutup mulut? Tak adalah. Itu sebagai orang kata keindahan aja. Tak wajib pun sama ada tutup ke tidak. Kalau dah ganti puasa pada tahun yang sama, perlu bayar fidyah atau tak? Fidyah kena tengok kes. Kalau dia seorang wanita mengandung ataupun itu pun sebab ulama' beza pendapat. Tapi yang penting, kena ganti dengan berpuasa. Soalan? Apa hukum nampak lutut sesama lelaki? Lutut itu aurat lah. Kalau ikut pendapat yang mengatakan aurat tu wajib, maka tak boleh lah.
Kalau lutut tu Hukum aurat, memakai produk. hukum memakai? Hukum memakai produk untuk menumbuhkan jambang atau janggut. Boleh, boleh. Engkau jangan scroll atas. Kalau dia orang minta scroll, Aina tengok balik. Abaikan. Engkau baca mana yang kau sempat aja. Okey. Assalamualaikum Cik Man. Apa hukum gantung gambar keluarga dalam rumah? Boleh. Semalam dah cakap dengan syarat-syarat dia. Gambar keluarga tu janganlah gambar yang dilukis ataupun gambar yang tidak menutup aurat. Dan maknanya kalau dia letak dekat ruang tamu tu kan, tetamu kan nampak. Soalan? Kalau tengok video lucah, apa kesannya? Berdosa lah. Terus? Ustaz, apa hukum jual tudung tapi customer pakai tudung tak patuh syariah? Tu masalah customer. Kalau kau jual spenda, lepas tu dia pakai spenda je keluar. Masalah dia lah, bukan masalah kau. Apa hukum kalau kita kumpul jam tangan banyak-banyak, mahal? Walhal kita pakai jam tu sebiji je dalam satu masa. Bukan sebab membazir. Membazir. Sesungguhnya membazir itu saudara syaitan dalam Quran. Salam Ustaz, hukum guna stiker WhatsApp guna gambar orang lain. Stiker WhatsApp guna gambar orang lain, mungkin itu idola dia ataupun dia punya orang yang dia kagumi, tak ada masalah lah kalau tak menimbulkan sebarang fitnah. Contohnya dia guna stiker WhatsApp. Stiker WhatsApp, apa ni stiker WhatsApp? Stiker WhatsApp? Kalau ada stiker dia WhatsApp tu kita bala-bala tu bukan bulu. Stiker. Aku ingatkan. Emoji lah. Tengok kalau misal kata benda tu yang bersifat meme tu, maknanya orang tu sendiri sebenarnya tak redha dan kita pun menggunakan benda tak bagus lah. Patutnya kita membanteras penggunaan stiker tu. Kecuali lah kalau stiker tu berbentuk. Contohnya, ada seorang ulama, lepas tu dekat stiker tu ada kata-kata dia, jagalah solat. Lepas tu dia guna stiker tu. Tu tak ada masalah, tu atas dasar dakwah. Tapi jangan untuk menganjing ke muain orang. Soalan? Assalamualaikum, tak apa ke pakai tudung tak tutup bahu? Pakai tudung, dia sebenarnya macam ni. Tujuan memakai tudung untuk menutup mana-mana bahagian yang mungkin tak dapat ditutup dengan baju kurung. Jadi pastikan baju kurung semua tu, kita kalau baju kurung memang tutup bahu lah. Maknanya pemakaian baju tu mesti tutup dengan sempurna. Sebab tu tudung labuh ke, tudung wajib, tudung tiga segi ke, tudung bawal ke, yang tu tak menjadi isu. Yang jadi isunya kalau kau pakai tudung pendek, pastikan yang bahagian lain yang tak ditutup dengan tudung itu ditutup dengan sempurna. Sebab tu yang kalau orang pakai tudung labuh tu mungkin dia punya collar dia tu nampak dada, so dia kena tutup dengan tudung. Tapi kalau semuanya okey, tak ada masalah kalau dia nak pakai tudung apa pun. Bahu dia memang dah tutup. Ada orang pakai baju kurung, bahu dia terbuka, tak kan? Tu baju, aku tak tahu lah baju kurung apa. Dia maknanya tak ada masalah kat situ. Yang penting dia menutup aurat dengan sempurna. Lain kau masalah. Lain kau masalah. Lain dia masalah. Okey, Syaman. Siapa tadi Syaman Lain kau masalah. Okey, terima kasih kepada yang Hafiz, lepas tu Syaman. Terus lelaki. Hafiz, kau dah sudah tadi kan? Kau dah sudah kan? Lelaki, lain masalah tadi. Aku rasa nak menarik aku buat sistem macam ni. Ada lelaki tak nak? Tak ada. Ada lelaki yang nak? Lain saya ke sangkut? Lain abang sangkut? Tak ada. Dia orang okey je. Ni komen laju. Enggak, abang pakai data apa? Abang pakai wifi tak? Lain Cik Man okey tak? Guys, lain Cik Man okey? Lain Cik Man okey tak? Lain Cik Man okey ke tidak? Wahai netizen. Perempuan, okey ni lelaki.
Lain Cik Man tu sangkut. Lain okey je. Lain okey je. Pandai kau cakap lain aku sangkut. Tutup kan. Okey sangat. Dia kata. Okey je. Okey Cik Man. Okey. Ni si Alip ni mana nak tak masuk-masuk lagi ni? Tahun depan. Habis PKP baru nak masuk. Okey, lelaki pembaca soalan lelaki. Ambil Syafiq Sahar lah. Apik, baca soalan. Baca soalan. Okay. Ustaz, saya ada 5 soalan tapi saya sendiri lah. Tak, aku cakap baca soalan daripada netizen, bukan baca soalan kau. Aku buat turn-turn. Lain kau masalah. Lain kau masalah ke? Okey kan? Okey, kau letak handset kau satu tempat, jangan bergerak dan nampak muka kau seluruhnya. Ya. Sekarang ni aku dah buat style membaca soalan netizen yang membaca soalan netizen. So gile-gile lelaki perempuan daripada malam tadi. Dan aku nampak benda ni berkesan. Masuk berkesan tu antara benda yang menarik jugalah. Daripada aku baca soalan, betul dia kecam aku, baik aku pindahkan kecaman tu kepada kau. Terus kepada kau. Okey. Kuat sikit suara kau. Kuat sikit. Okey. Macam mana kalau kita dalam satu kereta dengan Man, jangan tunjuk dahi. Syafiq, jangan tunjuk dahi kau. Okey. Dan tak nampak. Okey. Macam mana kalau kita dalam satu kereta non-Muslim, tiba-tiba masa tu azan. Apa hukum jika tutup azan tu ataupun tukar siaran? tak ada masalah lah. Hukum tukar siaran tak ada masalah kalau ada sebab-sebab yang tertentu. Tapi lagi bagus kalau biarkan nampak supaya syiar Islam tu dakwah apa semua. Terus? Okay. Macam mana nak tegur kawan suami yang sibuk ajak suami main PUBG? Macam mana nak tegur kawan suami yang sibuk ajak kau tegur bukan pakai encik datang rumah saya ni, jangan ganggu kehidupan saya suami isteri saya ada banyak perkara nak diuruskan dengan suami saya. Jadi so macam tegur orang lain juga kan. Mungkin sebab kawan suami dia yang menjadi punca. Kau tahu tak yang baru-baru ni viral, isteri ikut jantan lain tinggalkan suami dengan anak sebab jumpa jantan lain dalam PUBG. Kau ada baca tak viral tu? Ada. Kan si isteri ikut jantan lain, jumpa jantan lain dalam PUBG sampai abaikan suami dengan anak-anak. Apa nak cakap apa lagi perempuan macam ni kan? Sama juga dengan lelaki pun masalah dengan PUBG, dengan perempuan masalah. Lelaki dengan perempuan masalah sama je kalau bab game ni. Terus soalan. Cik Man, apa hukum pakaian yang ada lambang salib bawa ke solat? Salib betul ke? Kalau misal kata lambang salib, dia beli ada satu baju, lepas tu ada Jesus kononnya tengah buat sub macam ni, tak boleh lah sebab itu memang jelas dia mengagungkan agama lain. Tu baju macam baju bola, Bang tak, nanti dulu. Baju bola lain Cik Man. Sebab bola, setiap bola dia ada bendera dan bendera dia tu bendera yang mungkin lambang cross. So kita menganggap itu sebagai, meraihkan itu sebagai bendera negara masing-masing. So dia tak ada simbol mengagungkan agama. Itu bendera. Kadang dia ada sini cross. Betul ke itu cross ataupun business trademark? Tak tahulah, tapi melambangkan salib lah kalau betul-betul. Sebab yang tu dia 50-50 benda bab tu. Cuma kalau yang misal kata corak baju tu memang ada Jesus, kononnya lah Jesus, orang yang disalib, yang tu memang jelas haram lah. Tapi kalau misal kata baju ataupun jersey yang lambang negara diorang ada salib ataupun lambang klub diorang ada cross, so kita tidak mengagungkan tu. Sebab minat bola secara umum tak ada masalah, tapi better untuk elakkan fitnah, tak perlulah pakai baju jersey tersebut. Bahkan bukan saja lambang salib, bukan saja lambang kau pakai apa tu? Kelab apa? Selangor. Oh kat Selangor, tak apa, yang penting bukan MU. Jadi maknanya sebarang jersey yang
bukan saja tertumpu kepada jersey bola, tetapi sebarang gambar-gambar. Kadang-kadang kita pakai baju ada gambar keluarga dekat belakang, semua pakai tudung pun tak boleh juga sebab boleh mengganggu jemaah di belakang. Jadi waktu semayang tu kalau boleh pakai baju yang plain, tak ada sebarang image yang boleh mengganggu barisan hadapan. No, ni soft belakang. Okey, soalan. Terus. Ada tak riwayat yang menyatakan boleh solat jenazah tanpa ambil wuduk? Ulama berbeza pendapat tentang solat jenazah ni kena ambil wuduk ke tidak. Majoriti ulama mengatakan wajib berwuduk. Ada sebahagian ulama mengatakan tidak perlu berwuduk kerana solat jenazah bukan sembahyang, dia berdoa. Okey, solat jenazah ini dia sistem dia berdoa. Tapi pendapat yang kuat ialah wajib berwuduk. Okey, terus soalan. Negara mana yang tak ada wuduk? Tak, dia bukan negara bang. Bukan, ni, Kejap. Ada netizen terkeluar daripada internet. Ya bang. mazhab mana yang tak pakai? Dia bukan mazhab, dia individu tertentu. Individu lah. Okey, terus soalan. Apa hukum kalau ayah saya ungkit barang atau makanan yang telah dia beli? Okey, mengungkit jasa terhadap orang akan menghapuskan pahala. Termasuk ibu bapa tidak boleh mengungkit jasanya terhadap anak-anak. Kecuali kalau ada benda yang boleh menimbulkan kesedaran. Contohnya mak ayah, tolonglah mak letih membesarkan kau tak faham ke perasaan. Tu bolehlah, tapi janganlah mengungkit tu sehari ataupun sampai boleh melukakan perasaan seumpama. Terus soalan. Terima kasih puan. Soalan Syafiq, kau puasa 6 ke Syafiq? Aku suruh kau tengok soalan ya, bukan tengok jodoh. Kau baca je kau nak pilih-pilih buat apa? Soalan. Bagaimana kita solat fardu dan baca surah dan tiba-tiba kita menguap ketika dalam solat? Menguap. Tak ada masalah. Bukan, Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim. Kau ada menguap kan? Jadi dia kena ulang balik ayat yang terganggu tu. Tak payah ulang balik Al-Fatihah daripada awal. Terus? Ustaz, macam mana nak doa kita cepat makbul? Apakah beza dengan Allah dan kesan kesilapan yang pernah kita buat? Okey, doa makbul tak makbul begini. Okey. Antara perkara yang boleh melewatkan ataupun yang menyebabkan doa kita tertolak, kita makan benda yang haram, kita minum benda yang haram, pakai daripada pakaian yang sumber haram. Jadi dalam satu hadis Nabi ada cerita seorang lelaki yang dia melalui padang pasir, kemudian rambut dia semua serabai dan dia berdoa, Ya Rab, Ya Rab. Bagaimana doa nak dimakbulkan sedangkan dia makan daripada sumber yang haram, dia minum daripada sumber yang haram, dia memakai daripada pakaian daripada sumber yang haram. Jadi itu antara perkara yang boleh menolak doa. Yang kedua, dari segi adab berdoa, kita nak berdoa mesti ada adab. Macam kita nak minta duit daripada mak ayah kita, ada adab, maka dengan Tuhan lagi ada adab. Antaranya kita berwuduk, menghadap kiblat, kemudian dimulai dengan puji-pujian, tahmid serta selawat, diakhiri dengan selawat dan puji-pujian, dan berdoa tu jangan minta terlalu menggesa dan memaksa Allah, kemudian minta sekejap-sekejap saja, kemudian dah dapat tak minta langsung. Allah suka kita meminta-minta dengan dia, Allah suka kita orang kata merayu-rayu dengan dia, dan jangan memaksa supaya dicepatkan makbul, sebab makbul doa ni ada banyak cara. Antaranya kita minta hari ni dapat hari ni, ataupun minta hari ni dapat 10 tahun akan datang, ataupun minta A kita dapat B, ataupun kita minta kat dunia dapat dekat akhirat. So ini 4 cara Allah memakbulkan doa lah. Allah akan bagi ganjaran atas kesabaran menunggu tu. Jadi kena jaga benda-benda ni semua. Okey, soalan? Seorang muazzin melaungkan azan lebih awal. Oh, dia pengkhianat. Pengkhianat. Kalau Ustaz? Kalau kau cakap ter tu hukum lain lah. Apa masalah kau? Ter tu hukum lain lah. Ini sengaja lah. Kecuali ketika azan subuh ada 2 kali. Azan subuh kan ada setengah tempat. Pukul 4 dia azan sebab dia nak kejutkan orang. Itu bukan waktu subuh. Kemudian pada waktu yang sebenar. Jadi siapa yang azan awal, ya aku nak azan awal lah. Kejap lagi nak main PUBG contohlah kan. So dia pengkhianat. Sebab tidak ada alasan. Dia menyebabkan rosaknya sembahyang umat-umat Islam. Belum dia azan, mungkin ada orang yang tak pergi ke masjid, bila dengar Allahu Akbar, dia terus angkat takbiratul ihram.
Tapi rupanya belum masuk. Ini dia telah merosakkan sistem semayang umat Islam. Terus? Apa hukum? Sekejap Kan kalau nanti dia janji nak bayar balik lebih tu termasuk riba ke? Macam ni, Cik Man pinjam hutang, terima kasih Kak. Cik Man hutang kau RM10 Syafiq. Okey? Cik Man hutang kau RM10. Lepas tu kau kata dengan Cik Man lambat bayar seminggu, Cik Man tambah RM5 jadi 15. Itu riba. Itu riba. Dua-dua berdosa. Kalau Cik Man setuju berdosa. Tapi kalau kau tak letak syarat, Cik Man yang sengaja nak bayar, okey, minggu lepas Cik Man bayar, Cik Man hutang kau RM10. Yang ni Cik Man sahaja tambah sebab sedekah untuk kau. Lepas tu kau kata, tak payah Cik Man, bayar 10 je. Tak ada, ambil je. Yang tu tak apa. Yang tu tak apa. Okey, terus. Kau pilih-pilih soalan Syafiq. Banyak sangat Ustaz. Mana yang dapat tangkap mata kau lah, janganlah pilih-pilih soalan. Macam mana nak yakin dengan tunang, nak kahwin ni rasa nak putus tunang? Okey, macam ni. Kalau kau lelaki, kau standby pasang ada 4-5 orang tunang. Okey? Tak adalah. Kalau macam ni, begini. Tunang ni, dia soal kesetiaan. Aku dah beritahu dah. Jangan tunang lama-lama. Bercinta sampai 10 tahun. Nanti kau letih menjaga jodoh orang lain. Kau faham tak? Maknanya, bila kau dah habis sekolah, kau masuk college, lepas tu kau kerja, kau dah ada establish duit, apa semua dah dapat, dah bagi gaji pada mak abah, umur kau pun dah 23, kemudian kau pun mungkin dah buat loan rumah ke, nak tunggu rumah sebuah bayar cash tu mungkin tak lah. Okey, kahwin tu sebenarnya salah orang kata jangan kahwin dulu cari rezeki. Tak, kahwin baru Allah bagi rezeki. Salah. Itu ajaran sesat yang melarang anak-anak berkahwin sebab belum ada rumah dan semuanya. So, kahwin baru Allah bagi rezeki. Sebab perkahwinan ini dia soalnya adalah soal sikap. Kalau kau kaya pun anak jutawan tapi perangai kau jahanam, maknanya lepas kahwin pun bankrupt juga. Tapi kalau kau jenis orang miskin, belum ada rumah, belum ada motor, tapi memang sikap kau nak bertanggungjawab terhadap perkahwinan, okay, it's okay. Aku tak suka sebenarnya cakap pasal perkahwin ni. Boleh Jadi maknanya yang bab tunang tu, jangan tunang lama-lama. Risiko dia besar. Tapi kalau yakin boleh, terpulang. Okay. Kalau dah sarapan kat rumah tu tak payah nak pergi restoran lagi. Terus soalan. Jangan berbunyi dengan kantut. Ada orang kata tak boleh. Apa dia? Jual emas online, ada orang kata tak boleh. Betul ke Ustaz? Sebahagian ulama mengatakan tak boleh sebab dekat situ nanti pertukaran ketika pembayaran tu ada yang delay. Nak jual beli emas ni tak boleh delay. Kalau delay salah satu pihak, dia akan munculnya riba. Itu masalahnya jual beli emas online. Tapi sebahagian mengatakan boleh, sebahagian mengatakan tak boleh. Okey? Syafiq, Cik Man nak sarapan. Cik Man nak sarapan, kasih aku end dulu. Nanti sambung. Netizen, kasih aku melantak dulu Syafiq nanti kau masuk balik. Nanti sambung kat kau Alright? Okay. Okey. Kejap. Cik Man.